Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa tsabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Sidang penonton yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan menyatakan riwayat hidup Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Abu Sa'id Al-Hasan bin Abil Hasan Yassar bin Mutahhir bin Ghadirah bin Qarhad. Setengah riwayat mengatakan bin Farhad Al-Aufi Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau lahir pada tahun 21 Hijrah dan wafat pada tahun 110 Hijrah. Pada ketika umur 89 tahun. Imam Hasan Al-Basri mempelajari ilmu syariat tarekat daripada ramai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Abdullah bin Abbas, Sayyiduna Uthman bin Affan, Sayyiduna Jabir bin Abdullah, Sayyiduna Abi Musa Al-Ash'ari, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib dan lain-lain lagi. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan setengah pendapat mengatakan Imam Hasan Al-Basri secara langsung mempelajari tarekat kerohanian dan dipakaikan khirqah sufiyah oleh Al-Imam Sayyiduna Ali ibnu Abi Talib karramallahu wajhah. Antara karamah yang berlaku kepada Al-Imam Hasan Al-Basri ialah satu ketika Al-Hajjaj As-Saqafi mendapat tahu bahawa Imam Hasan Al-Basri menyebutkan sesuatu yang tidak disukai olehnya. Lalu Hajjaj memutuskan untuk pergi ke majlis Imam Hasan untuk membunuhnya. Lalu apabila dia tiba di majlis tersebut, maka Imam Hasan belum lagi hadir. Lalu Al-Hajjaj berkata kepada para hadirin untuk menyaksikan pembunuhan Imam Hasan Al-Basri. Lalu apabila Imam Hasan Al-Basri tiba di majlis tersebut dan beliau melihat Hajjaj dan kumpulannya yang sedang menghunuskan pedang, lalu Imam Hasan Al-Basri membaca sesuatu secara perlahan. Maknanya mulut dia tadi berkumat kamit. Dan beliau meneruskan perjalanan dan dipanggil oleh Hajjaj. Hajjaj memanggilnya, "Wahai Abu Sa'id, kemari." Maka apabila Imam Hasan Al-Basri sampai di hadapan Hajjaj, maka Hajjaj mempersilakan duduk di tempat yang selesa. Dan Hajjaj pun mula menanyakan beberapa perkara tentang agama. Apabila selesai pertanyaan, maka Hajjaj mengucapkan terima kasih kepada Imam Hasan Al-Basri dan memuji-muji beliau dan menyapu minyak wangi di janggut beliau. Dan Hajjaj dan kumpulannya pun beredar. Maka setelah beredar, maka anak-anak murid Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Apakah yang tuan baca ketika dipanggil oleh Hajjaj sehingga Hajjaj berubah keadaannya 100% daripada ingin membunuh tuan kepada mempersila dan mengagungkan Tuhan? Kerana kami melihat mulut tuan terkumat kamit." Maka jawab Imam Hasan Al-Basri, "Sungguhnya aku membaca, ya wali ya ni'mati wa malazi inda karbati ij'al niqmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim." Yang maksudnya, wahai yang menguruskan nikmatku dan menjadi tempat perlindunganku ketika kesusahanku, yakni Allah Ta'ala, jadikanlah olehmu akan bahayanya orang ini
sebagai kesejukan dan keselamatan ke atasku, sebagaimana engkau telah menjadikan api sejuk dan selamat atas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Antara lain dinyatakan bahawa Imam Hasan Al-Basri ialah antara wali-wali Allah yang sembahyang 5 waktu di Mekah, padahal dia berada di Basrah, yakni di Iraq. Ini adalah kerana dilipatkan bumi bagi beliau untuk sampai ke Mekah dengan masa yang pendek. Dan sebagian mengatakan apabila sampai berita kepada Sayyid Imam Hasan Al-Basri tentang tentang pembunuhan Al-Hajjaj kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, maka Imam Hasan berdoa, Allahumma ya qasimal jababirah iqsimil Hajjaj, yang bermaksud, wahai Allah, Tuhan yang mematahkan kayu penghadang, maka engkau patahkanlah ya Allah akan Hajjaj, yakni matikanlah dia. Maka setelah doa tadi tidak berlalu 3 hari, melainkan masuklah ulat di dalam makanan yang berulat di dalam perut Hajjaj, lalu dia mati dengan sebab tersebut. Dan yang terakhir, setengah riwayat mengatakan sebahagian wali-wali Allah melihat, dikasyafkan kepada mereka pada malam meninggal dunianya Imam Hasan Al-Basri, bahawa terbukanya pintu-pintu langit dan ada suara yang menyeru, ketahuilah sesungguhnya Hasan Al-Basri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah meridai beliau. Antara kata-kata nasihat Imam Hasan Al-Basri ialah Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihani orang yang memandang dan berfikir daripada pandangannya, dan orang yang berfikir lalu mengambil pengajaran daripada fikirannya, dan orang yang melihat dengan mata hati lalu bersabar terhadap penglihatan tersebut. Kata Imam Hasan Al-Basri, sungguhnya satu kaum telah memandang dengan mata hati tetapi dia tidak bersabar, maka hilanglah kegerunan daripada hatinya, maka mereka, satu kaum tadi, tidak mendapatkan apa yang mereka kehendaki dan tidak pula dapat kembali kepada apa yang mereka telah tinggalkan. Maka mereka rugi di dunia dan di akhirat. Maksudnya mereka tidak bersabar, lalu mereka terlepas kebaikan-kebaikan di dunia dan yakni mati, lalu mereka tidak boleh kembali lagi, maka dipanggil sebagai rugi dunia akhirat, dan itulah dipanggil sebagai al-khusranul mubin. Dan kata Imam Hasan lagi, sesungguhnya kita ini, yakni manusia, ialah merupakan himpunan hari-hari, maka setiap berlalu satu hari, maka berbakilah hari yang masih tinggal. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, kalaulah bukan kerana ulama yang takutkan Allah yang membimbing manusia, pasti manusia tadi seperti haiwan ternakan. Lagi kata beliau, tidaklah memanjangkan angan-angan oleh seseorang hamba itu, melainkan dia telah merosakkan amalannya. Kata Imam Hasan lagi, ayyuhan nas, wahai manusia, jaga-jagalah kamu dari bertangguh-tangguh. Kerana sesungguhnya aku mendengar sebahagian orang-orang soleh berkata, sesungguhnya kami tidak ingin mati sehinggalah kami bertaubat, tetapi pada akhirnya kami tidak bertaubat, lalu kami mati. Dan kata lagi Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang memakai as-suf, yang pakaian kasar, pakaian yang menunjuk kepada zuhud, tapi dia pakai tadi tawaduk, kerana tawaduk kepada Allah, mendali kepada Allah, maka Allah akan menambahkan cahaya padanya, pada pandangan mata hatinya dan pada hatinya. Dan sebaliknya, barang siapa yang memakai suf tetapi untuk menunjuk pada manusia yang dia ni zuhud di dunia dan bertakabur, berbangga diri di atas kawan-kawannya, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam bersama syaitan. Dan kata Imam Hasan lagi, bukan semua orang layak
untuk memakai as-suf. Kerana sesungguhnya pemakaian suf menuntut kesucian dan pemerhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berkata pada satu hari, dan ditanya kepada beliau satu hari, apakah sebab kamu memakai suf wahai Imam Hasan Basri? Lalu beliau diam. Lalu orang itu bertanya lagi, kenapa kamu tidak jawab? Maka kata Imam Hasan Basri, kalau aku jawab kerana zuhud, maka aku telah memuji diriku sendiri. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.